أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul pada malam ini untuk bersama-sama meneruskan perbincangan kita di dalam satu ilmu yang antara ilmu yang penting untuk diketahui, iaitu ilmu mantik melalui matan yang mulia karangan Al-Imam Al-Akhdari rahimahullahu taala, Matnus Sulamil Munawwarah. Baik, pada minggu lepas kita selesai perbahasan, pada minggu sebelum inilah maknanya kita selesai perbahasan berkenaan dengan dalalah. Kita dah habis semua perbahasan dalalah. Kita masuk kepada muqaddimah yang seterusnya, muqaddimah yang kedua bagi ilmu mantik. Muqaddimah bagi ilmu mantik maknanya dia bukan zat ilmu mantik, tetapi dia hanyalah kita panggil permulaan ataupun muqaddimah untuk memahami perbahasan di dalam ilmu mantik. Baik. Setelah kita selesai perbahasan dalalah, kita masuk ke dalam perbahasan mabahisul alfaz. Fasal pada membincangkan masail. Mabahis di situ maksudnya masail, maknanya masalah ataupun perbincangan berkaitan dengan al-alfaz. Baik, kita dah ulang dan banyak kali ulang, kita kata manatiqah tidak ada kena-mengena ataupun tidak ada perbincangan di dalam mantik secara zatnya khusus kepada perbahasan lafaz. Tidak. Kenapa? Kerana manatiqah hanya mencari ataupun hanya mengkaji kepada perbahasan makna ataupun ma'kulat. Jadi ma'kulat lawannya apa? Mahsusat. Benda yang ma'kul maknanya benda yang makna, ada pada akal. Benda yang mahsus, benda yang di luar. Jadi lafaz ni benda yang mahsus, maka manatiqah tidak syagol pada perbahasan lafaz. Tapi kenapa didatangkan dalam perbahasan mantik, malah dijadikan antara bab yang awal di dalam kitab-kitab mantik? Kerana lafaz membantu ataupun lafaz menunjukkan kepada makna. Lafaz menunjukkan kepada makna. Kerana itu kita bincangkan perbahasan lafaz secara umum sebelum masuk dalam perbahasan mantik yang secara zatiyah, iaitu kulliyatul khams. Sebab awal perbahasan mantik adalah perbahasan kulliyatul khams. Kerana kulliyatul khams itu, yang 5 semua itu adalah perkara-perkara maknawi. Jadi perkara maknawi dapat difahami melalui lafaz, maka kita bincang dahulu perbahasan lafaz. Dan perbahasan lafaz ini penting. Kenapa? Kerana kalau kita tidak dapat memahami perbahasan lafaz dengan baik, maka kita tidak dapat memahami perbahasan makna. Sebab macam mana makna tu nak sampai kalau lafaznya kita tidak boleh nak bezakan. Dan kita sudah bincangkan sedikit perbahasan lafaz. Kenapa? Kenapa Ustaz? Oh, tak dengar. Terus je, boleh? Oh, okey. Baik. Jadi kita bincang perbahasan lafaz hanya dari sudut pandang ini sahaja. Kerana lafaz membantu memahami makna. Itu sahaja, tak lebih daripada itu. Dan minggu lepas saya dah bincang bagaimana pada awal-awal kita panggil ilmu mantik mula berkembang di dalam tamadun Islam, berlakunya pertembungan di antara manatiqah dan juga ulama-ulama di dalam ilmu nahwu. Maknanya manatiqah dan juga an-nuha ataupun an-nahwiyun. Mereka berbeza pendapat, dan akhir sekali macam yang saya sebutkan sebelum ini, cerita bagaimana saya lupa, As-Sirafi, Al-Imam As-Sirafi dan juga Mata bin Yunus Al-Mantiqi berdebat berkenaan dengan siapa yang lebih perlukan kepada siapa. Maknanya kalau Mata bin Yunus kata mantik adalah nahwu perlukan kepada mantik. Kalau As-Sirafi pula kata, As-Sirafi menyebutkan bahawasanya
ilmu bahasa Arab tidak ada kena-mengena dengan mantik, kerana mantik permulaannya adalah bahasa Yunan, maka tidak ada kena-mengena dengan perbahasan mantik. Tidak ada kena-mengena dengan perbahasan nahwu. Baik, dan seterusnya perbincangan itu habis sampailah kepada Abu Hayyan At-Tauhidi dan juga gurunya siapa? Abu Sulaiman As-Sajastani. Mereka menyimpulkan bahawasanya saling berkait di antara lafaz dan juga bahasa, lafaz dan juga makna, ataupun kita kata antara lughah iaitu bahasa dan juga al-fikru, pemikiran. Kerana orang yang tidak mustaqim, tidak jelas bahasanya, maka pemikirannya juga tidak jelas. Jadi sebab itu sebahagian daripada guru-guru kita ada menyebutkan bahawasanya untuk menaikkan ataupun untuk menjaga sesebuah bangsa adalah dengan menjaga bahasanya. Maknanya jaga adat ataupun jaga budaya yang sudah ada dalam sesuatu bangsa, maka perlu dijaga bahasanya. Jadi sebab itu di dalam sejarah pun kita tengok bagaimana ketika mana Hamlah Faransi, ulama-ulama pada ketika itu membuat saurah lughah. Saurah bukanlah maknanya revolusi sahaja, tidak, revolusi dari sudut bahasa. Naikkan semula bahasa-bahasa Arab fusahah, naikkan semula supaya orang lebih faham bahasa Arab fusahah berbanding bahasa-bahasa ammi ataupun bahasa-bahasa pasar. Jadi kerana itu, dan antara yang mengambil tugas tersebut adalah Al-Imam Az-Zabidi yang membina satu generasi yang besar. Semua ulama-ulama yang berada di bawah Imam Zabidi semuanya mahir di dalam bahasa Arab fusha, dalam qawaid-qawaid bahasa Arab. Kerana itu ketika mana Napoleon masuk ke dalam Mesir, beliau Napoleon membunuh setiap hari, tak silap saya, dalam 5 orang ataupun 3 orang, saya tak ingat, ikut pada sejarah 5 orang dibunuh, dan kesemua yang dibunuh itu adalah anak-anak murid kepada Al-Imam Az-Zabidi. Supaya apa? Supaya tidak ada kebangkitan rakyat ataupun kebangkitan bangsa. Dengan apa? Dengan bunuh bahasa lah. Jadi itu sejarah lah. Baik, itu boleh tengok pada kitab-kitab sejarah yang lain. Baik, kita dah bincang perbahasan dilalah. Kita masuk dalam perbahasan lafaz. Kita kata lafaz, ada lafaz yang diguna pakai dalam apa-apa sahaja bahasa, ada lafaz yang diguna pakai, ada lafaz yang tidak diguna pakai, kerana makna lafaz adalah sautun. Sautun maknanya apa? Bunyi. Jadi apa-apa sahaja bunyi dipanggil sebagai lafaz. Tetapi ada bunyi yang diguna pakai, ada yang tidak diguna pakai. Contohnya kalau kita kata Zaidun, Zaid diguna pakai dalam bahasa. Tetapi kalau kita kata Daizun, terbalik bagi Zaid, maka tidak diguna pakai. Begitu juga dalam apa-apa sahaja bahasa. Contohnya saya dalam bahasa Melayu, saya diguna pakai dalam bahasa Melayu untuk menunjukkan kepada mutakallim wahid, orang yang bercakap, tapi kata ganti nama seorang, saya. Tapi kalau kita terbalikkan saya terbalik dia Ayas, betul, Ayas. Ayas tidak diguna pakai dalam bahasa. Jadi setiap lafaz ada lafaz yang dipanggil sebagai lafaz musta'mal, maknanya mastu'mila bihi, ataupun apa yang diguna pakai, lafaz yang diguna pakai, dan juga yang dipanggil sebagai lafaz yang muhmal, lawan bagi musta'mal, maknanya lafaz-lafaz yang tidak diguna pakai. Kita tak bincang perbahasan muhmal, kita bincang lafaz-lafaz musta'mal sahaja. Terbahagi kepada 2. Ada lafaz musta'mal yang mufrad dan ada lafaz yang murakkab. Apa makna murakkab? Murakkab ialah ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Maknanya ma yadullu, ma maknanya lafaz, yadullu juz'uhu, juz'u lafaz, ala juz'i ma'nahu, lafaz yang ada juzuk, yang juzuknya menunjukkan kepada makna keseluruhan ataupun makna lafaz tersebut. Jadi itu dipanggil sebagai murakkab. Contoh kita kata lafaz ataupun ayat-ayat ataupun pernyataan-pernyataan khabar, ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il, itu kita panggil sebagai murakkab. Ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu, itu dipanggil sebagai murakkab. Mufrad apa? Mufrad lawan bagi murakkab. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu, ma la yadul. Jadi kita dah bincang dalam perbahasan lafaz mufrad
daripada mafhumnya terpecah ataupun kita kata difahami padanya 4 pembahagian ataupun 4 jenis-jenis mufrad. Yang pertama, yang tidak ada juzuk langsung tetapi dia tetap mufrad. Contohnya nama orang Qaf. Qaf alaman, nama orang. Apa-apa sahaja yang tak ada tidak ada juzuk tetapi menunjukkan kepada makna mufrad. Begitu juga dengan hamzah al-istifham, begitu juga dengan ba huruf jar dan seterusnya. Jadi dia tidak ada juzuk, maka dia termasuk dalam mufrad. Ada juzuk tetapi juzuknya tidak menunjukkan kepada makna, itu yang kedua. Ma yadullu ala ma yadullu ma lahu juz'un walakin la yadul. Ada juzuk tapi tidak menunjukkan kepada makna. Contohnya nama orang Zaid, Zaidun nama orang. Jadi Zaid ada juzuk tak? Ada huruf Zai, ada huruf Ya, ada huruf Dal. Tetapi Zai tidak menunjukkan kepada makna. Jadi lafaz ini lafaz mufrad. Yang ketiga, ada juzuk. Juzuknya ada makna tetapi tidak menunjukkan kepada makna keseluruhan. Lahu juz'un wa yadullu ala makna walakin laisa ma'nal kull. Contohnya nama orang Abdullah. Nama orang Abdullah. Abdun lafzul jalalah. Jadi ada juzuk. Ada makna tak? Ada. Beza dengan yang kedua tadi, Zaid tak ada makna, tapi ni Abdun ada makna. Lafzul jalalah ada makna. Tetapi makna bagi Abdun dan makna bagi lafzul jalalah tidak menunjukkan kepada makna keseluruhan Abdullah nama orang. Sebab Abdullah nama orang hakikat dia adalah hayawan natik. Itu yang ketiga, yang termasuk dalam mufrad juga. Yang keempat, lahu juz'un wa yadullu ala ma'nal kull walakin laisa maqsudah. Tidak dimaksudkan. Ada makna, ada juzuk, juzuknya menunjukkan kepada makna keseluruhan tetapi laisa maqsudah. Bukan makna ataupun bukan maksud di sini. Contohnya nama orang hayawanun natik. Nama orang, maknanya orang diberi nama pada dia adalah hayawanun natik. Jadi dia adalah seseorang. Dia adalah zat, maka dia mufrad. Walaupun nama dia ada juzuk dan juzuk dia menunjukkan kepada makna keseluruhan, kerana hayawanun natik nama orang tadi tu, orang yang diberi nama hayawanun natik, hakikat dia adalah hayawanun natik juga. Jadi makna bagi hayawanun natik menunjukkan kepada orang tu, tetapi laisa maqsudah, kerana yang dimaksudkan hanyalah nama orang sahaja, maka lafaz itu tetap mufrad. Jadi ini 4 pembahagian daripada pemahaman terhadap makna mufrad, iaitu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Kemudian kita bahagikan yang dibincangkan di dalam perbahasan tasawurat hanyalah mufrad sahaja. Kenapa? Kenapa yang dibincang dalam perbahasan tasawurat hanyalah mufrad sahaja? Murakkab tidak dibincangkan. Kenapa? Kerana murakkab dibincangkan nanti di dalam perbahasan tasdiqat. Sebab tasdiqat yang bincangkan murakkab. Tasdiqat kita bincang pernyataan. Adapun mufrad tasawur kita ataupun perbahasan tasawurat, kita hanya bincang dan fokus kepada perbahasan lafaz mufrad sahaja. Lafaz-lafaz mufrad sahaja. Baik. Sebab yang nak diselesaikan dalam tasawurat adalah majhul tasawuri, majhul dalam bentuk mufradat. Baik. Kemudian lafaz mufrad dari segi maknanya, maknanya al-mufrad bi'tibari maknahu. Lafaz mufrad dari sudut maknanya terpecah kepada dua. Sama ada maknanya difahami padanya perkongsian, ma yufhamu al-ishtirak, ataupun tidak difahami perkongsian. Apa yang dimaksudkan dengan perkongsian di sini? Maknanya makna bagi lafaz tersebut boleh diguna pakai pada banyak benda ataupun banyak perkara. Dapat? Contohnya kita kata lafaz insan. Insan boleh pada Zaid, boleh pada Amru, boleh pada Karim. Jadi lafaz Zaid tu kan lafaz Zaid, lafaz insan boleh diguna pakai pada perkara yang banyak, berkongsi kepada banyak perkara. Jadi itu maksud ishtirak di sini. Sebab ada yang ada yang tersalah faham, memahami makna ishtirak di sini adalah perbahasan mushtarak yang datang selepas daripada kita habis perbahasan kuliatul khams. Nanti ada satu perbahasan dipanggil sebagai nisbatul alfaz lil ma'ani, nisbah lafaz kepada makna. Ada satu jenis dipanggil sebagai lafaz mushtarak. Jadi mushtarak di situ bukan makna mushtarak di sini.
di situ maknanya mushtarak lafzi. Adapun yang kita bincangkan ma yufhamu al-ishtirak di sini adalah ishtirak maknawi. Ala kulli hal, nanti kalau kita jumpa mushtarak nanti bukan makna yang sekarang. Ishtirak di sini maknanya apa? Boleh berkongsi pada banyak benda. Lafaz tersebut boleh jadi, ataupun dhabit dia kita kata nak mudah, boleh jadi khabar pada banyak benda. Kita boleh kan insan kan, insan boleh jadi khabar kepada Zaid. Kita kata Zaidun insanun. Jadi insan tu lafaz lafaz yang boleh diterima pakai ataupun boleh berkongsi. Umar insanun, Muhammad insanun. Jadi lafaz insan lafaz yang yufhamu al-ishtirak. Kemudian ada satu lagi lafaz dipanggil sebagai lafaz yang tidak boleh menerima perkongsian. Dia sahaja yang boleh guna, ataupun lafaz tersebut hanya khusus kepada satu benda sahaja. Itu dipanggil sebagai lafaz juz'i. Yang pertama tadi ma yufhamu al-ishtirak dipanggil sebagai lafaz kulli, istilah. Ini istilah. Pertama, saya ingatkan lagi sekali, awal-awal tu saya dah ingatkan, bagi ada satu kamus, kita tulis semua istilah-istilah yang ada dalam perbahasan mantik. Dalam bab ni apa istilah kita jumpa, dalam bab ni contohnya dalam bab dalalah sebelum ni, tulis semua istilah yang kita jumpa dan makna bagi setiap satu, supaya kita boleh bezakan setiap mustalah yang diguna pakai dalam perbahasan mantik. Saya sebut sebelum ni, mantik bukanlah susah, tetapi susah kerana ada istilah-istilah yang khusus. Sedangkan sebenarnya kalau kita faham maknanya, kita selesai dah, kita faham sahaja makna dia. Tetapi ada kalimah-kalimah ataupun lafaz-lafaz yang khusus untuk istilah bagi ilmu mantik, istilah bagi ilmu-ilmu lain. Jadi lafaz kulli itu ada mustalah dia. Maknanya ma yufhamu al-ishtirak. Juz'i ada maknanya ma la yufhamu al-ishtirak. Contohnya kalimah Zaidun, ataupun lafaz Zaid nama orang. Zaid nama orang. Contoh Zaid tu ada dekat sini. Contohlah ini Zaid. Contoh saya kata ini Zaid. Maka Zaid ni hanya khusus untuk dia sahaja. Lafaz itu dan makna dia hanya khusus untuk dia sahaja. Walaupun ada banyak nama orang nama Zaid, tetapi setiap satu tu berbeza dari sudut kita panggil ciri-cirinya. Macam saya sebut sebelum ni, kalaulah ditakdirkan ada dua orang kembar, maknanya lahir dua orang yang kembar, semua bentuk badan, cap jari, apa sahaja semua dari sudut fizikal sama. Kalau kira rambut dia pun jumlahnya sama, kedudukannya sama, tetapi tetap juga kita kata dia ada dua. Walaupun nama sama, tetap juga kita kata dia ada dua. Seorang di sini, seorang lagi di sini. Jadi dia bukan perkara yang, ataupun lafaz tu, kalau dua-dua kita bagi nama Zaid, lafaz Zaid tu bukan lafaz yang kulli, tetapi tetap lafaz juz'i. Kerana yang pertama Zaid yang pertama menunjukkan kepada zat seorang yang bernama Zaid. Zaid yang kedua juga menunjukkan kepada seorang yang bernama Zaid. Jadi lafaz itu tetap juz'i. Lafaz Zaid tetap juz'i. Ataupun dalam bahasa Melayu kita kata nama am untuk kulli, kata nama khas untuk juz'i, ataupun lafaz umum untuk kulli, lafaz khusus untuk juz'i. Baik, selesai. Ulang kaji ringkas sahaja. Kemudian yang dibincang ataupun yang dikaji oleh manatiqah hanyalah lafaz kulli sahaja. Yang dibincang dan dikaji oleh manatiqah hanyalah lafaz kulli sahaja. Kenapa tidak dibincangkan lafaz juz'i? Kerana lafaz juz'i terlalu banyak. Kalau kita nak bincang juz'iyat, benda-benda yang juz'i terlalu banyak. Kalau contoh kita kata orang pun kat satu dunia ni dah ada berapa dah. Jadi lafaz juz'i tidak dibincangkan oleh manatiqah. Manatiqah memandang lafaz-lafaz juz'i itu dari sudut kullinya sahaja. Maknanya kalau kita kata insan, manatiqah bincang dari sudut hayawanun natiq, tidak bincang sifat-sifat khusus bagi setiap seorang bagi insan. Jadi kerana itu perbahasan juz'i tidak diguna pakai dalam perbahasan mantik. Bukan tidak diguna pakai, maknanya tidak dibincangkan dengan lebih dalam di dalam perbahasan mantik, kerana terlalu banyak, dan kedua kerana tidak ada manfaat.
kurang manfaatnya. Apa faedah kita kaji? Contoh, apa faedah manatikoh kaji saya yang namanya Syukri sampailah perbahasan yang detail? Apa faedahnya? Tidak boleh guna untuk juz'i ataupun orang-orang lain. Jadi kerana itu tidak dibincangkan secara mendalam perbahasan juz'i. Jadi juz'i terus tolak, bukanlah tolak tapi maknanya tidak dibincang. Habis hanya kita faham juz'i adalah lawan bagi kulli. Dah selesai. Baik. Setiap lafaz kulli menunjukkan kepada dua perkara. Yang pertama adalah mafhum ataupun makna. Yang kedua adalah masodaq. Jadi istilah baru. Kita ada mafhum, kita ada masodaq. Maknanya lafaz kulli, setiap lafaz kulli menunjukkan kepada mafhumnya dan menunjukkan kepada masodaq. Apa maksud mafhum? Mafhum adalah as-surah az-zihniyah fil anil asya. Gambaran zihni bagi sesuatu perkara. Itu mafhum. Maknanya, mafhumnya, perkara zihni. Kemudian yang kedua adalah masodaq. Apa yang dimaksudkan dengan masodaq? Masadaqa alaihil mafhum. Apa yang boleh masadaqa alaihil mafhum. Apa kita nak bagi takrif dia? Apa yang masadaqa alaihil mafhum, yang boleh diguna pakai lafaz kulli tersebut bagi perkara-perkara yang banyak. Contoh, saya bagi contoh lagi mudah. Contoh lafaz insan, ada mafhum dia? Ada. Apa mafhum insan? Hayawanun natik. Ada masodaq dia. Apa yang masadaqa alaihi lafzul insan, ataupun makna insan, ataupun mafhumul insan. Apa yang boleh kita katakan dia adalah insan, dan dia itu adalah perkara yang sama makna dengan mafhumul insan. Jadi kita kata Zaid adalah insan, Muhammad adalah insan. Kenapa Zaid kita kata masodaq bagi insan? Kerana Zaid hakikat dia adalah hakikat insan, iaitu hayawanun natik. Jadi masodaq ini sebahagian kitab guna afrod, sebahagian kitab guna juz'iyat. Jadi kadang-kadang kita jumpa masodaq, kadang-kadang kita jumpa juz'iyat, dan kadang-kadang kita jumpa afrod. Secara hakikatnya setiap satu mempunyai makna yang berbeza, tetapi kebiasaannya digunakan untuk makna yang sama, iaitu apa? Masadaqa alaihil mafhum. Jadi kalau kita kata insan, Zaid sadaqa alaihi mafhumul insan, Umar sadaqa alaihi mafhumul insan. Hayawan, kalau kita ambil hayawan, mafhum dia adalah jismun nami hassas mutaharrik bil iradah. Kemudian kita kata apa yang masadaqa alaihi mafhumul hayawan. Kita kata insan sadaqa alaihi mafhumul hayawan. Jadi insan tu adalah masodaq bagi hayawan. Asad adalah masodaq bagi hayawan. Faras adalah masodaq bagi hayawan. Istilah masodaq dan juga mafhum. Jadi setiap lafaz kulli ada mafhum, ada masadaqa alaihi mafhum. Dia panjang sebenarnya, masadaqa alaihi mafhum, kemudian dijadikan satu nama yang khas, dipanggil sebagai masadaq. Sampai sini ada soalan? Ada soalan? Baik. Kita kata setiap lafaz kulli menunjukkan kepada dua perkara. Menunjukkan kepada mafhum, maknanya lafaz kulli tersebut ada mafhum ataupun makna, dan juga masadaq ataupun afrad. Ataupun afrad ataupun juz'iyat. Contohnya lafaz insan. Apa mafhum bagi insan? Hayawan natiq. Apa yang ma sadaqa alaihi mafhumul insan? Kenapa kita kata setiap lafaz kulli ada ma sadaq dia? Kerana kita kata apa takrif kulli? Ma yufhamu al-ishtirak. Jadi ada perkongsian.
Bila ada perkongsian, maka masodak dia akan ada masodakot, sebab dia lafaz yang berkongsi pada banyak perkara. Jadi hayawan masodaknya adalah Zaid, Muhammad, Omar contohnya. Zaid, Muhammad, Omar. Jadi ini dipanggil sebagai masodak, yang ini dipanggil sebagai mafhum. Apa-apa sahaja lafaz kulli menunjukkan kepada dua makna, dua perkara ini. Yang pertama kita panggil sebagai mafhum, dan yang kedua kita panggil sebagai masodak. Ada soalan untuk ni? Ada soalan? Baik. Kenapa penting untuk kita bahagikan ataupun untuk kita tahu bahawanya setiap lafaz kulli ada mafhum dan ada masodak? Kenapa sangat penting untuk kita ketahui perkara tersebut? Kerana terlalu banyak perbincangan dan perdebatan sekarang ini. Maknanya kalau kita tengok dalam TV ataupun dalam apa sahaja media ke atau sebagainya, kita akan nampak kebanyakan perbincangan ataupun perdebatan, kesalahan yang berlaku adalah seorang bercakap berkenaan dengan mafhum, seorang lagi bercakap berkenaan dengan masodak. Saya bagi contoh. Contohnya Ali dan Omar, dua orang, Ali, Omar berdebat. Ali kata Islam menjaga hak-hak manusia. Islam menjaga hak-hak manusia. Jadi Ali pun keluarkanlah pendapat dia, sekian-sekian dalil dan sebagainya. Jadi Ali kata Islam menjaga hak manusia. Omar pula kata tak, Islam tak jaga hak manusia. Ali kata bagi datang dalil. Jadi Omar kata sebab ada seorang tu nama dia Zaid, dia tidak tunaikan hak dia kepada isteri dia, dan dia adalah orang Islam. Jadi Islam tidak menjaga hak manusia. Jadi sekarang ni Ali faham tak saya cerita ni? Faham kan? Jadi Ali berbincang, sebutkan mafhum bagi Islam. Maksudnya Islam secara hakikatnya, secara mafhumnya menjaga hak-hak manusia. Adapun Omar cakap pasal masodak, benda yang ada dekat wakil. Masodak maknanya siapa tadi saya bagi nama? Zaid tu salah seorang daripada orang Islam, dan dia hukumkan apa yang dibuat oleh Zaid, hukumkan apa yang Islam secara keseluruhannya. Jadi ini kebanyakan kita panggil perdebatan ataupun perbalahan yang berlaku sekarang kerana tidak tahdid makna ataupun tidak bezakan antara mafhum dan juga antara masodak. Dapat tak? Contoh lain lah. Kalau contoh ada seorang A ni cakap yang Islam tidak mengajarkan berbohong, tidak, ataupun Islam mengharamkan menipu. Dalam Islam memang diharamkan menipu dan berbohong. Kemudian B kata tak, sebab ada seorang tu dia berbohong, dan dia berbohong bukan setakat dia saja, dia berpakat untuk berbohong. Maka Islam tidak Islam menghalalkan menipu. Jadi kita kata tidak. Sebab apa? Sebab yang disebutkan oleh A adalah mafhum Islam secara keseluruhan. Yang disebutkan oleh B adalah afrod ataupun masodak bagi Islam, bagi mafhum Islam. Dapat tak bezanya? Jadi dengan benda yang juz'i dia hukum pukul rata secara kulli. Jadi kebanyakan sekarang yang berlaku adalah kerana dua benda ni. Yang pertama mafhum, yang kedua masodak. Banyaklah kita dengar Islam menghalalkan contohlah menghalalkan hubungan sejenis. Sebab apa? Sebab ada orang Islam yang menyokong. Jadi itu kesalahan dari sudut mafhum dan dari sudut masodak. Dia hukumkan perkara yang masodak, perkara yang satu juz'i, dan hukum pukul rata bagi perkara yang kulli. Jadi sebab itu kena bezakan antara mafhum dan antara masodak. Banyak contoh-contoh kalau kita tengok yang berlaku sekarang, banyaknya begitu. Seorang bercakap berkenaan dengan mafhum secara hakikat, seorang lagi sibuk pada juz'iyat ataupun kita panggil apa? Mufradat lah, afrod ataupun masodak.
Jadi sebab itu mafhum dan juga masodak sangat penting dan perlu dibezakan. Setiap lafaz ada mafhum dan setiap lafaz ada masodak. Dapat Okey, baik. Ada soalan untuk ni? Faham dah mafhum dan masodak? Semua lafaz kulli ada mafhum, ada masodak. Kalau kita nak bincang, kita tengok adakah yang nak dibincangkan itu mafhum dia ataupun masodakot, ataupun kedua-duanya sekali. Supaya apa? Supaya kita tahdid apa perkara yang nak dibincang. Tak adalah seorang cakap ke arah lain, seorang lagi cakap ke arah lain. Jadi tak jumpa titik tak jumpa titik persamaan ataupun penyelesaian. Ada soalan tak untuk ni? Baik, jadi perlu untuk kita bezakan antara mafhum dan juga masodak. Baik. Jadi saya sebutkan lafaz kulli ada menunjukkan kepada mafhum dan menunjukkan kepada ma sadaqa alaihi mafhum. Baik. Ada soalan untuk lafaz kulli. Jadi kulli ni kita awal-awal kita simpan, kulli adalah kata nama am. Lafaz umum. Apa-apa saja lafaz umum masuk dalam kulli. Baik, sekarang ni kita mula membahagikan lafaz-lafaz kulli dari sudut pembahagian yang bermacam-macam. Sebab nanti kita akan jumpa banyak pembahagian yang diberikan ataupun yang dipecahkan terhadap lafaz kulli oleh para ulama ataupun para manatiqah, dan setiap satu ada iktibarat tersendiri. Kenapa dibahagikan begini? Dari sudut apa dipandang? Yang ini dari sudut apa dipandang? Dan daripada situlah kita akan jumpa yang dipanggil sebagai kulliyatul khams. Sebab kulliyatul khams adalah salah satu pembahagian lafaz kulli. Baik, tapi kita mulakan dahulu pembahagian lafaz kulli dari sudut afrodnya ataupun dari sudut masodaknya yang wujud dekat realiti. Lafaz kulli kita tengok pada afrod dia. Jadi perbincangan kita pada mafhum ke pada masodak? Pada masodak. Susah nak padam. Baik, sekarang ni kita bincangkan lafaz kulli. Al-kulli bi'tibar afradihi fil kharij. Lafaz kulli melihat kepada afrad taksimul kulli, melihat kepada afrad yang ada. Afrad apa? Masodak. Afrod dah faham maksud dia. Masodak tu faham tak maksud dia? Okey, selesai. Tetapi kita nak tengok fil kharij, dalam perbahasan mantik ataupun dalam perbahasan kalam, ilmu kalam, bila jumpa kalimah fil kharij, yang dimaksudkan adalah kharijul zihni. Bila maknanya kharijul zihni, maknanya dekat realiti. Waqi' lah, kita sebut waqi'. Antara lafaz ni kita kata waqi'. Fil kharij maknanya fi kharijil azhan, maknanya dekat realiti, dekat benda yang kita boleh nampak ni. Dibahagikan kepada tiga. Dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, dibahagikan kepada tiga. Ma lam yujad min syai'in. Dia lafaz kulli dan ada mafhum, tetapi tidak ada langsung afrod dia dekat realiti. Saya ulang balik. Dia lafaz yang kulli, kemudian dia ada mafhum. Bila kita kata kulli, maknanya dia ada mafhum, tetapi afrod dia ataupun masodak dia tidak wujud dekat realiti. Tidak wujud dekat realiti. Tetapi boleh jadi, itu nanti pembahagian yang lain lah. Itu kita akan bincangkan lagi sekali. Kemudian yang kedua, ma wujida fardun
wahidun. Ada satu sahaja afrod dia dekat realiti. Ada satu sahaja. Maknanya bila kita tengok pada realiti, lafaz tu lafaz kulli, patutnya boleh diguna pakai pada banyak benda, tetapi bila tengok pada realiti, afrod dia hanya ada satu sahaja. Dan yang ketiga, ma wujida afrodun kathirah. Afrod dia ada banyak. Maknanya juz'iyat dia, masodak dia ada banyak dekat realiti. Baik, sekarang ni saya ingat lagi sekali, bila kita buat pembahagian, yang penting adalah ni, biiktibar apa kita bahagikan perkara tersebut, dari sudut apa kita bahagikan. Sekarang ni lafaz kulli kita bahagikan dari sudut wujudnya, biiktibari wujudi afrodihi. Silap wujud afrodnya dekat realiti, wujudi afrodihi fil kharij, wujud ke tidak afrod tersebut. Jadi ada yang tidak wujud langsung, ada yang wujud satu sahaja, ada yang wujud banyak afrodnya. Sekarang kita tengok pada afrod, ma sadaq juz'i. Baik, ma lam yujad min syai'in terbahagi kepada dua. Sama ada ma'astihalatihi, maknanya mustahil ada. Lafaz tu lafaz kulli, ada mafhum, tetapi afrod dia mustahil wujud dekat realiti. Mustahil. Ataupun mungkin, ma'a imkan. Ma'a imkan wujud. Jadi ma'a istihalatil wujud. Contohnya apa? Contohnya yang mustahil wujud dekat realiti, contohnya lafaz syarikul bari. Apa maksud syarikul bari? Sekutu bagi Tuhan. Sekutu bagi Tuhan, lafaz tersebut lafaz kulli. Kenapa? Kerana mafhumnya kita faham. Apa maksud syarik? Maknanya ma fihi al-ishtirak, apa yang ada perkongsian. Al-bari maknanya wajibul wujud. Jadi ishtirak ataupun sekutu bagi Tuhan itu lafaz kulli, tetapi dekat realiti mustahil wujud. Dekat realiti mustahil wujud. Kalau kita tidak kaitkan lafaz syarikul bari dengan dalil wahdaniyah, dalil wahdaniyatullah, dalil Allah itu esa, maka lafaz tersebut kita panggil dari sudut imkaniyah, maknanya dari sudut akal kita, boleh jadi ada berbilang, ataupun boleh jadi lafaz syarikul bari itu ada afrodnya. Tetapi bila tengok waqi' akan, ataupun bila tengok realiti, akan ada dalil wahdaniyah, dalil Allah itu esa, maka mustahil syarikul bari itu afrodnya wujud dekat realiti. Dapat tak ni? Saya minta maaf kadang-kadang sebab perbincangan kali ini bila saya baca semula matan sulam, saya panjangkan sedikit perbahasan. Dan ini nanti yang kamu akan jumpa dalam kitab-kitab mantik. Dan cuba untuk hadamkan sikit demi sikit. Dan ini juga yang nanti siapa yang, bukan siapalah, maknanya semua sekali akan guna pakai bila masuk dalam perbahasan ilmu kalam. Jadi ini isti'dad awal, permulaan, persediaan untuk kita faham perbahasan-perbahasan dalam ilmu kalam. Jangan sangka kalau contohlah ada yang beranggapan saya kuliah syariah jadi tak perlulah kot. Tidak. Sebab apa? Sebab itu adalah asas. Sebab nanti kita balik Malaysia, orang tak tanya kita kuliah apa, orang akan tanya apa-apa soalan. Sebab apa? Sebab kita ustaz. Kan? Dapat tak? Orang tak tanya, ustaz, saya nak tanya soalan ni tentang tauhid. Oh, saya kuliah syariah, saya tak boleh jawab soalan. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab itu keperluan. Jadi kuliah-kuliah tu untuk takhasus kita. Tapi ini perkara yang penting, yang perlu semua orang tahu. Jangan nanti balik daripada Azhar tapi tak tahu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Tapi bukanlah yang saya bincang ni bab akidah ke tidak, tapi dia ada kena-mengena dan ada kaitan. Dapat Baik, yang pertama, mustahil wujud. Apa maksud mustahil? Maknanya takkan wujud. Takkan wujud dekat dekat realiti. Takkan ada afrod dekat realiti. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'al imkanil wujud. Yang kedua, lafaz tersebut kulli, tetapi afrod dia sekarang ni tak ada dekat realiti. Tapi boleh ada ke tak? Boleh. Ma'al imkanil wujud. Contohnya apa? Contohnya macam al-jabal min
az-zahab. Gunung daripada emas. Ada ke tak sekarang dekat realiti? Tak ada. Tapi mustahil ke ada? Tidak. Mungkin wujud. Allah boleh ciptakan. Jadi lafaz al-jabal minaz zahab adalah lafaz kulli, tapi afrod dia tak wujud dekat realiti. Mustahil wujud ke? Tidak. Mungkin wujud. Apa maksud mungkin? Ada kebarangkalian untuk wujud. Dapat? Maknanya kalau Allah cipta maka boleh. Beza dengan yang pertama, tidak akan wujud selama-lamanya. Dapat? Okey, baik. Ini ada soalan. Okey, ma wujida fardun wahid, yang hanya ada satu sahaja afrodnya dekat realiti, terbahagi kepada dua. Sama ada mustahil ma'a istihalati at-ta'addud. Apa maksud ta'addud? Berbilang-bilang. Ataupun ma'a imkani at-ta'addud. Contohnya yang mustahil wujud dekat mustahil berbilang-bilang. Dekat realiti hanya ada satu sahaja afrodnya. Tetapi mustahil wujud, mustahil ada yang kedua dan seterusnya. Maknanya tidak boleh berbilang-bilang. Contohnya apa? Contohnya lafaz wajibul wujud. Wajibu al-wujud. Lafaz wajibul wujud lafaz kulli, ataupun sebahagian memberikan contoh ilah. Lafaz ilah, lafaz Tuhan. Lafaz Tuhan lafaz yang kulli. Sebab itu boleh tengok satu kitab yang ditulis oleh Syekh Said Fudah, ulama daripada Jordan, membincangkan tentang kulliyatul ilah. Lafaz kulliyah ataupun lafaz kulli bagi lafaz ilah tu adalah lafaz kulli. Saya lupa nama tajuk, depan dia tak ingat, tapi yang belakang dia an kulliyatil ilah. Depan tajuk dia saya lupa, tapi boleh cari kitab tersebut. Jadi lafaz ilah, Tuhan, lafaz kulli. Tetapi dekat realiti hanya ada satu sahaja, dan mustahil berbilang-bilang. Dapat tak? Mustahil berbilang-bilang. Tuhan hanya ada satu sahaja dan mustahil berbilang-bilang. Kemudian ada perkara yang wujud dekat realiti hanya satu sahaja afrodnya, dan boleh jadi ataupun mungkin ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Contohnya lafaz qamar, bulan. Bulan adalah lafaz kulli, tetapi dekat realiti yang ada hanyalah satu sahaja. Dapat? Yang dekat realiti yang ada hanya satu sahaja. Mustahil ke ada yang kedua? Tak mustahil. Boleh jadi ada yang kedua dan seterusnya. Dapat? Jadi saya ada soalan. Bulan yang kita nampak malam ni kulli ke juz'i? Apa? Juz'i. Bulan yang kita nampak malam ni kalau kita tengok dekat tingkap ada nampak bulan, bulan itu adalah juz'i. Sebab apa? Sebab kalau Allah cipta lagi satu yang macam tu, kita panggil yang tu apa? Bulan juga. Faham tak? Kalau ada yang kedua, kalau ada bulan yang kedua diciptakan, bulan tu kita panggil apa? Bulan juga. Jadi lafaz bulan lafaz kulli. Tapi bulan yang kita nampak sekarang ni adalah juz'i, bukan kulli. Lafaznya lafaz kulli. Boleh ada ta'addud, tidak mustahil. Kemudian yang terakhir sekali, yang ketiga, pembahagian yang ketiga, iaitu ma wujida afradun kathirah. Ada banyak afrodnya. Dekat realiti terlalu banyak, ataupun ada banyak. Bila kata banyak ni maknanya lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Sama ada ma'a at-tanahi, maknanya boleh berakhir, ataupun adamu at-tanahi, takkan berakhir. Ma'at tanahi contohnya apa? Contohnya macam insan. Lafaz insan lafaz kulli. Ada afrod yang banyak tetapi berakhir, akan habis. Akan habis. Dapat? Dapat tak ni? Okey, akan habis. Adamut tanahi, lafaz kulli yang afrodnya banyak dan tidak akan berakhir. Setengah kitab memberikan contoh ni'amu ahli al-jannah, nikmat ahli syurga.
Nikmat ahli syurga tidak akan putus, tidak akan berhenti, berterusan dan tidak ada pengakhiran. Dapat? Tetapi jap, sekarang faham tak ni? Dah faham belum? Apa? Yang mustahil hidupkan tu Ustaz, kenapa enggak digolongkan kepada juz'i saja? Macam mana? Seperti Syarikul Bari. Kan tidak ada dia. Tetapi mafhum dia kulli. Kalau ada tanpa pandang dalil wahdaniyah, kalaulah kita, bukanlah kita tolak, maknanya kalau kita tak tengok dalil wahdaniyah, maka Syarikul Bari itu boleh menerima banyak afrod. Tapi kerana yang kita pandang sekarang Kharij, bila masuk Kharij akan ada dalil. Bila masuk dalil wahdaniyah, maka mustahil wujud. Faham tak? Dapat tak? Itu beza dia. Kita tak masukkan kat juz'i sebab mafhum dia mafhum kulli. Maknanya mafhum Syarikul Bari tu mafhum dia kulli. Kalaulah kita tolak dalil wahdani, bukan tolak tau, maksudnya kita tidak pandang dalil wahdaniyah, maka kalaulah kita kata A Syarikul Bari, B Syarikul Bari, faham tak? Jadi semua ni boleh kita sebutkan sebagai Syarikul Bari. Dapat tak? Tetapi mustahil wujud. Mustahil sebab dalil wahdaniyah dan dalil tauhid seterusnya lah. Dapat? Okey. Faham ke tak? Ni tak ada dalam kitab. Bukan tak ada dalam kitab, tak ada dalam matan. Tapi penting. Tergolong dalam tak, ni'am, nikmat kepada ahli syurga, mufrad lah. Faham tak? Mufrad. Kalau kita tolak ni ni'amun sahaja, jadi dia murakab tu dari sudut sama juga macam al-jabal minadh dhahab, itu tafsir sahaja. Al-jabal minadh dhahab tu tafsir kepada jabal, jabal daripada zahab, jadi dia mufrad. Sahabat? Dia lafaz kulli yang mufrad. Baik, kita akan jumpa contoh ni'amu ahli jannah. Sebahagian kitab tulis sifatullah. Di sisi falasifah memberi contoh harakatul aflak ala kulli hal. Apa-apa saja contoh. Contoh yang masuk dalam adamut tanahi, dari sudut tahqiqnya tidak ada contoh. Walaupun jumpa sebahagian kitab memberi contoh nikmat ahli syurga, juga contoh tersebut kurang tepat. Sebab kaedah menyebutkan ma dakhala, ingat kaedah ni, ma dakhala fil wujud mutanahi. Apa sahaja benda yang masuk dekat wujud, maka dia akan berakhir. Saya tanya soalan, nombor al-adad dengan ma'dud, mana yang berakhir? Nombor dengan ma'dud, al-adad dengan ma'dud, mana yang akan berakhir? Al-ma'dud akan berakhir. Sebab ma'dud ni maknanya dia dah masuk dekat wujud. Benda kalau tak ada, kita tak boleh kira, betul tak? Jadi bila dia dah masuk dalam perkara yang wujud, maka dia akan berakhir. Jadi ini kaedah dalam ilmu kalam. Ma dakhala fil wujud mutanahi. Apa yang masuk saja pada perkara yang wujud, wujud maknanya wujud khariji, wujud dekat realiti ni, maka dia akan berakhir. Sebab itu nombor tak akan berakhir. Sebab apa? Nombor besar macam mana pun kita tambah satu lagi, akan wujud nombor seterusnya. Betul? Tapi kalau perkara yang ma'dud, benda yang dikira, akan berakhir. Sebab dia benda yang wujud. Jadi benda yang wujud dekat khariji ni akan berakhir. Faham ke tak? Faham ke tak? Tak, maaf sikit kalau ada yang pening. Jadi secara tahqiqnya tidak ada contoh. Tetapi sebahagian kitab memberi contoh yang saya sebutkan tadilah, ni'amu ahli jannah. Dan lagi satu, kenapa contoh nikmat ahli syurga ni tidak tidak kuat bagi contoh kisim yang terakhir ni? Kerana kita perbincangan kita sekarang benda yang sekarang yang ada. Ini nikmat ahli syurga, benda yang akan datang. Kemudian contoh yang sifat Allah Ta'ala, kita daripada awal kita kata perbincangan kita pada ilmu hadis, kepada ilmu-ilmu hadis, maka tidak termasuk dalam perbincangan ilmu Allah. Jadi ataupun tak termasuk tentang zat ilah, zat Tuhan. Dapat? Okey, baik. Jadi ini pembahagian kulli, melihat kepada wujud afrodnya pada realiti, wujud
masodaknya dekat realiti. Terbahagi kepada 3 pada asalnya oleh para ulama ataupun oleh manatiqah al-aqdamun, oleh kudama minal manatiqah, bahagikan pada awalnya kepada 3 sahaja. Yang pertama itulah 3 pembahagian yang pertama. Malam yujad min syai'in, tak wujud langsung afrod dia, ataupun wujud satu sahaja, ataupun wujud banyak. Itu pembahagian pertama oleh mutaqaddimin minal manatiqah. Kemudian mutaakhirin daripada manatiqah datang bahagikan setiap satu kepada 2. Yang pertama, malam yujad min syai'in, malam yujad min syai'in, tak wujud langsung afrod dia dekat realiti, terbahagi kepada 2. Sama ada mustahil wujud ataupun mumkinul wujud. Kemudian yang wujud satu sahaja dekat realiti, sama ada mustahil ta'addud, mustahil berbilang-bilang, ataupun mungkin berbilang-bilang. Dan yang terakhir sekali, yang ada banyak dekat realiti, maknanya afrod dia banyak dekat realiti, sama ada berakhir ataupun tidak berakhir. Faham tak? Ada soalan? Susah hari ni? Masuk sikit. Cuba cuba hadam lah. Cuba. Kita kena cabar diri kita. Jangan duduk dekat tempat yang selesa. Maknanya jangan duduk kat zon yang selesa. Tapi biar otak kita tu dilatih sikit demi sedikit. Sebab nanti bila korang masuk kepada ilmu kalam, lagilah banyak perbahasan yang perlukan kepada akliyah ataupun perlu kepada ketajaman akal. Jadi sikit-sikitlah kita masuk. Hatta siapa yang nak ambil usulul fiqh, nak ambil syariah, dalam usulul fiqh juga perlukan kepada ketajaman akal. Jadi tak ada istilah kuliah ni senang, kuliah tu susah. Tak ada istilah subjek ni senang, subjek tu susah. Tak. Setiap satu madah ataupun ilmu tu ada khususiat dia. Ada dia punya keistimewaan dia. Kalau kita masuk dengan cara yang betul, dengan jalan yang betul, maka kita boleh faham dengan fahaman yang betul. Sebab itu belajar kena ada guru. Belajar kena ada guru. Sebab orang yang tidak ada guru akan merasa dia semua tahu. Tapi orang yang ada guru dan ada pembimbing, maka dia akan dibimbing supaya tidak rasa semua dia tahu. Maknanya tak akan jadi macam aku tahu tak. Sebab makin belajar sepatutnya makin banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Nanti makin lama bila kita bincang perbahasan, lagi banyak yang kita tak tahu sepatutnya lah. Okay, baik. Jadi yang ni faham tak? Ada soalan untuk yang ni? Dapat tak? Ini taksimat pertama bagi lafaz kulli. Kita bahagikan lafaz kulli dari sudut apa? Dari sudut wujudnya afrod dekat realiti. Faham dah maksud afrod? Masodak? Faham dah? Maknanya dekat realiti tu, maknanya dekat kharijul adhan ataupun kharijuz zihni, maknanya dekat waqi'. Sebahagian sebut sebagai waqi', sebagai realiti lah kita kata. Kharij tu realiti ataupun waqi'. Ini pembahagian yang pertama bagi lafaz kulli. Ada soalan? Faham ke tak ni? Faham ke tak? Saya pun tak tahu. Faham ke tak sebenarnya ni? Kalau tak faham, tak bercakap je. Bagi tahu kalau tak faham. Okey. Hadam sikit-sikit Okey, baik. Ini taksimat yang pertama, melihat kepada afrod bagi lafaz kulli tersebut dekat realiti. Kemudian tak ada soalan kita masuk kepada pembahagian yang seterusnya. Lafaz kulli, melihat kepada kedudukan lafaz kulli tersebut di dalam sesuatu benda. Saya bagi contoh, kemudian saya akan guna istilah yang diguna pakai oleh manatiqah supaya kita faham. Kita faham dengan contoh dahulu, kemudian sikit-sikit tu kita faham apa yang dimaksudkan oleh manatiqah.
Okey, baik. Sekarang kita sebutkan tadi setiap lafaz kulli ada mafhum, ada masadaq. Contohnya insan, mafhum dia adalah haiwan natiq. Apa masadaq dia? Muhammad, Ali, Umar. Contohnya lah, ini masadaq. Sekarang ni kita nak bahagikan kulli melihat kepada kedudukan lafaz kulli tersebut dalam setiap juz'i yang ada bagi lafaz kulli. Sekarang ni saya kata tadi masadaq ni antara nama lain afrad, antara nama lain juz'i. Dapat? Baik. Jadi sekarang ni tadi kita dah bincang afrad sahaja, tengok afrad dekat realiti. Sekarang ni kita nak bahagikan kulli melihat kepada kedudukannya di dalam setiap afrad. Kedudukan kulli tersebut dalam setiap juz'inya. Saya bagi contoh. Tak boleh faham lagi, saya bagi contoh dahulu. Kita tukar. Saya tukar contoh. Contohnya kalimah lafaz hayawan. Hayawan ada mafhum, ada jismun, namin, hassas, mutaharrik, bil iradah. Apa ma sadaqa alaihi mafhumul hayawan? Insan, faras, asad. Insan, manusia, kuda, faras, asad, singa. Semua ini adalah masadaq bagi hayawan, juz'i bagi hayawan, afrad bagi hayawan. Dapat? Dapat. Okey, sekarang ni kita nak kaji apa tadi saya sebut? Kedudukan lafaz kulli pada hakikat setiap juz'inya. Jadi juz'i bagi hayawan, insan, faras, asad. Apa hakikat insan? Hayawan natiq. Apa hakikat faras? Hayawan sahil. Apa hakikat asad? Hayawan muftaris. Sekarang ni saya nak tanya, kedudukan hayawan dalam afrad ataupun dalam juz'inya, dia ada ke tidak dalam juz'i bagi lafaz hayawan? Ada ataupun tidak? Ada. Ni yang kat pertama. Dapat tak? Jadi dia duduk dalam afrad bagi setiap juz'i, bagi hakikat setiap juz'i bagi hayawan. Jadi hayawan ni adalah lafaz kulli. Kulli yang apa? Kulli yang zati. Apa maksud zati? Maknanya dia dakhala fil haqiqati juz'iyatihi. Dia masuk ke dalam hakikat setiap juz'iyat bagi lafaz hayawan. Maksudnya dia ada dalam insan, dalam faras dia ada, dalam asad dia ada. Jadi dia adalah kulli zati. Kalau kita tengok dari sudut afrad bagi ataupun juz'i bagi lafaz hayawan, insan adakah sama dengan faras? Hakikatnya berbeza. Adakah hakikatnya sama dengan asad? Tak. Jadi asad, faras dan insan berbeza dari sudut hakikatnya. Jadi lafaz hayawan adalah kulli zati yang berkongsi pada banyak hakikat. Dapat? Yang berkongsi pada banyak hakikat. Insan, faras, asad. Jadi dia kulli zati mushtarak ataupun kulli zati betul lah, kulli zati. Ataupun kita bahagi yang pertama dahulu. Kita kata hayawan adalah kulli dakhilul mahiyah. Apa maksud mahiyah? Mahiyah adalah hakikat bagi setiap afrad ataupun setiap juz'iyat bagi hayawan. Jadi mahiyah ni panjang lah kalau saya nak terang. Cumanya ringkas dia, mahiyah ni adalah menunjukkan kepada hakikat sesuatu benda. Contohnya, sebab mahiyah ni daripada kalimah ma huwa.
Jadi ma huwal insan, hayawanun natik tu adalah mahiyah bagi insan. Dapat tak? Jadi mahiyah ni adalah hakikat bagi setiap satu perkara. Bila saya sebut hayawan, afrodnya adalah insan, faros dan asad. Insan, faros dan asad. Hakikat insan adalah hayawanun natik. Hakikat faros, hayawanus sahil. Hakikat asad, hayawanul muftaris. Jadi hayawan adalah kulli dakhilul mahiyah. Dia duduk dalam mahiyah sesuatu. Dia duduk dalam mahiyah bagi setiap afrod ataupun bagi setiap juz'iyatnya. Faham ke tak? Faham ke tak? Dapat tak? Saya bagi dengan contoh dahulu, tapi dah terpaksalah guna istilah dia kan. Okay, saya ulang lagi sekali. Sekarang ni apa yang kita nak kaji? Kita nak bahagikan kulli, melihat kepada kedudukan dia dalam setiap hakikat juz'iyatnya, ataupun hakikat afrod, ataupun hakikat masodak bagi lafaz kulli tersebut. Jadi yang pertama, kita tengok hayawan. Hayawan dia lafaz kulli dan dia duduk dalam mahiyah setiap juz'iyatnya. Saya bagi contoh lain. Saya bagi contoh dohik. Nampak tak? Tak nampak Saya bagi contoh dohik. Apa maksud dohik? Ketawa, yang boleh ketawa. Contohnya dohik. Tengok dahulu Contohnya dohik. Dohik ada mafhum dia lah. Kaza. Sifat yang lahir daripada ta'ajub. Sebab orang yang boleh ketawa adalah orang yang ada ta'ajub. Baik, sekarang ni kita tengok afrod bagi dohik. Siapa yang boleh ketawa? Apa afrod bagi dohik? Kita kata afrod bagi dohik adalah Muhammad, Ali, Omar. Apa hakikat Muhammad? Hayawan natik. Ali hayawan natik juga. Omar hayawan natik. Baik, dohik ada ataupun tidak dalam hakikat afrod ataupun hakikat juz'iyat dia? Ada tak? Dohik ada tak dalam ni? Tak ada. Jadi kita kata dohik adalah kulli kharijul mahiyah. Dia lafaz kulli tapi dia dua daripada mahiyah juz'iyat dia ataupun masodak dia. Faham tak ni? Okey, saya bagi contoh lain supaya faham. Contohnya insan. Al-insan. Apa mafhum bagi insan? Hayawan natik. Apa afrod insan? Muhammad, Ali, Omar. Apa hakikat Muhammad? Hayawanun natik. Ali hayawanun natik. Omar hayawanun natik. Insan ada tak dalam ni? Tak ada. Tapi mafhum insan adalah mafhum setiap juz'iyat dia. Jadi kita kata insan adalah kulli tamamul mahiyah. Kulli tamamul mahiyah. Jadi kita ada lafaz kulli yang dakhilul mahiyah. Kita ada lafaz kulli yang kharijul mahiyah. Dan kita ada lafaz kulli yang tamamul mahiyah. Boleh tak ni? Okay, saya nampak semua macam tengah-tengah. Boleh ke tak? Okay, cuba untuk faham. Siapa yang baca sebelum ni, sebelum datang, dia akan ada tasawur sikit apa yang saya bincangkan. Mungkinlah sebahagian kitab. Sebab saya nak mudahkan supaya bila kamu semua rujuk kitab-kitab selepas ini, perbahasan tu ada dah kat dalam kepala. Perbahasan tu pernah wujud. Maka bila baca tu, dia akan, oh ini yang hari tu terang, ini yang sekian. Nampak tak? Jadi sekarang ni pembahagian yang saya nak, bukan saya nak buat lah, maknanya kita nak bincangkan adalah kita nak melihat kalau di dalam taksimat kita panggil taksimul kulli bi'tibar indirajihi fil mahiyah. Taksim kulli, lafaz kulli, melihat kepada kedudukan dia. Indiraj maksudnya kemasukan. Maksudnya kemasukan lafaz kulli tersebut di dalam setiap mahiyah. Apa maksud mahiyah? Mudah cerita, hakikat bagi setiap sesuatu. Kalau kita kata ma haqiqatul insan ataupun ma huwal insan, kita akan jawab insan adalah hayawanun natik. Jadi hayawan natik adalah mahiyatul insan. Sebab apa? Sebab kita tanya soalan dengan ma huwa. Jadi dia menunjukkan kepada mahiyatul insan.
Sebab mahua ni daripada mahiyah tu daripada kalimah mahua, daripada soalan mahua, kemudian dijadikan satu kata nama mahiyah. Dapat? Okey. Okay, tadi nampas dulu. Kita ada banyak masa lagi. Sebab hari Selasa, Sabtu ni tak ada kelas. Jadi kita anjak sikit. Boleh? Sebab Sabtu lepas tak ada kelas. Faham tak ini? Ini permulaan untuk masuk ke dalam Kulliyatul Khams. Sebab tu mungkin agak rumit sikit, tapi boleh faham. InsyaAllah boleh faham. Saya ulang lagi sekali. Saya ulang lagi sekali. Kita kata setiap lafaz kulli, kita sebutkan setiap lafaz kulli ada mafhum, ada masodak. Yang itu selesai. Okey, simpan kat kepala. Masodak pula kadang disebut sebagai afrod, kadang disebut sebagai juz'iyat. Mudah cerita, lebih kurang sama maksudnya. Kadang-kadang diberi maksud yang sama semua, tetapi hakikatnya berbeza-beza maknanya sebenarnya kalau kita tahqiq pada setiap lafaz. Baik. Kemudian kita dah bahagikan kulli melihat kepada wujud afrod kulli tersebut dekat realiti. Yang pertama tadi kita dah bahagikan kepada 6 pembahagian secara tafsil, 3 secara ijmal. Kemudian sekarang ni kita nak tengok kedudukan lafaz kulli di dalam setiap mahiyah. Apa maksud mahiyah? Hakikat sesuatu. Maka kita bahagikan. Kita sebut dah tadi, kita kata setiap lafaz kulli ada mafhum, ada masodak. Baik, insan. Kita mulakan ni dululah sebab tak padam lagi. Insan. Mana pen lagi satu ni? Kita tengok insan. Al-insan, lafaz kulli. Kita kata dia lafaz kulli. Sebab apa dia lafaz kulli? Sebab apa insan lafaz kulli? Yufhamu al-ishtirak. Selesai. Kemudian bila dia lafaz kulli, dia ada mafhum, dia ada masodak. Apa mafhum insan? Hayawanun natiq. Apa masodak bagi insan? Muhammad, Ali, Omar. Ataupun kita kata juz'i bagi insan, juz'iyat. Ataupun afrod bagi insan, lebih kurang Muhammad, Ali, Omar. Apa hakikat Muhammad? Apa mahiyah Muhammad? Hayawanun natiq. Sebab bila saya sebut mahiyah ataupun hakikat bagi Muhammad, maka kita kata dia adalah hayawanun natiq. Apa hakikat Ali? Hayawanun natiq. Apa hakikat Omar? Hayawanun natiq. Insan, secara lafaz insan itu ada ataupun tidak dalam setiap afrod? Tak ada. Tetapi kita tengok mafhum bagi insan adalah mafhum bagi setiap juz'i ataupun setiap afrod ataupun setiap masodaknya. Maka kita kata insan di sini adalah kulliyun tamamul mahiyah. Tamam. Sebab apa? Huwa. Kita kata gitulah. Dia adalah dia. Muhammad tu adalah insan. Muhammad tu sendiri adalah insan. Kerana apa? Mafhum bagi insan adalah mafhum bagi Muhammad. Hakikat Muhammad tu adalah hakikatul insan. Dapat tak? Jadi insan adalah kulli tamamul mahiyah. Contohnya insan. Baik, saya bagi contoh lain. Hayawan. Hayawan ada mafhum. Hayawan lafaz kulli ke juz'i? Kulli. Sebab apa kulli? Yufhamu al-ishtirak. Baik, kemudian ada makna dia. Jismun nami hassas mutahari bil iradah. Ada afrod bagi hayawan ataupun ada masodak bagi hayawan. Yang pertama kita kata insan. Insan adalah afrod ataupun masodak bagi hayawan. Faras, masodak bagi hayawan. Asad, masodak bagi hayawan. Hakikat insan adalah hayawan natiq. Sebab bila kita kata ma huwal insan, al-insan huwa. Baik. Hakikat faras, hayawan sohil. Hakikat asad, hayawan muftaris. Baik. Lafaz pertama kita tengok lafaz hayawan ada ataupun tidak dalam setiap hakikat masodak bagi hayawan. Ada. Hayawan. Automatik kita kata hayawan adalah kulli dakhilul mahiyah. Kulli dakhilul mahiyah. Sebab dia duduk dalam.
Ni duduk dalam. Dia duduk dekat dalam. Saya bagi contoh lain. Saya kata contohnya natik. Apa afrod bagi natik? Apa afrod bagi natik? Siapa yang berfikir? Muhammad, Ali, Umar. Apa hakikat Muhammad? Hayawanun natik. Ali, hayawanun natik. Umar, hayawanun natik. Jadi natik ni dakhilul mahiyah. Jadi dia adalah kulli dakhilul mahiyah. Dapat? Kulli dakhilul mahiyah. Saya bagi contoh lain. Contohnya dhahik. Ada mafhum sebab dia lafaz kulli. Kenapa lafaz kulli? Yufhamu al-ishtirak, difahami padanya perkongsian. Apa afrod bagi dhahik? Siapa yang boleh ketawa? Muhammad, Ali, Umar. Apa hakikat Muhammad, Ali dan Umar? Hayawanun natik. Ada tak dhahik dalam hakikat setiap afrodnya? Tak ada. Maka dia adalah kulli kharijul mahiyah. Contohnya dhahik. Contoh, saya kata mashin, berjalan, ataupun mutanaffis, yang bernafas. Mutanaffis, yang bernafas. Apa afrod ataupun apa afrod bagi yang boleh bernafas? Kita kata insan bernafas. Kan, insan bernafas. Faros pun bernafas juga. Kan, nabat pun bernafas juga, betul? Tumbuh-tumbuhan. Hakikat insan hayawanun natik, faros hayawanun sohil, nabat kaza. Kalau ada hakikat dia lah. Baik, mutanafis duduk tak dalam hakikat setiap satu afrodnya? Tidak. Maka dia kulli kharijul mahiyah. Jadi dia mutanafis contohnya. Kulli dakhil mahiyah contohnya tadi hayawan dengan natik. Jadi sekarang ni kita tengok lafaz kulli, bila kita pandang dari sudut kedudukannya di dalam setiap mahiyah, ada kalanya dia duduk di dalam, ada kalanya dia duduk di luar, dan ada kalanya dia adalah tamamul mahiyah. Huwa, dia adalah dia. Afrod dia tu hakikatnya adalah hakikat bagi lafaz kulli tersebut. Dapat tak? Ini apa kita panggil? Step yang pertama untuk faham perbahasan kuliyatul khams. Sebab kuliyatul khams terbahagi dengan begini. Kedudukan lafaz kulli bagi setiap, kedudukan lafaz kulli pada setiap mahiyah ataupun pada setiap hakikat bagi juz'iyat lafaz kulli tersebut. Faham ke tak? Faham ke tak ini? Okey, baik. Jadi berapa jam? Awal lagi lagi. Boleh padam Ustaz. Pakai yang ada je lah. Okey, baik. Jadi kita sebutkan sekarang ni kita bahagikan kulli bi'tibar indirajihi fil mahiyah. Yang belah sana nampak tak? Nampak Saya tak tahu, dah nak padam, susah sikit. Okey, tak apa. Kulli bi'tibar indirajihi fil mahiyah. Kita tengok lafaz kulli melihat kepada kemasukan lafaz kulli tersebut di dalam mahiyah sesuatu benda. Bila saya sebut mahiyah, ini lafaz baru, kalimah baru yang kita jumpa. Mahiyah kita nak terang secara detail panjang. Cumanya mahiyah ni adalah gabungan daripada soalan ma huwa. Bila kata ma huwa, nak tanya kepada hakikat sesuatu. Jadi mahiyah adalah hakikat sesuatu. Selesai. Faham yang tu dulu. Siapa yang nak lebih detail boleh tengok kamus, boleh tengok kitab-kitab yang bincang perbahasan mahiyah dengan lebih detail, ilmu kalam dan sebagainya. Lafaz kulli melihat kepada kemasukan lafaz kulli tersebut di dalam mahiyah. Kita kata tadi ada 3. Yang pertama adalah tamamul mahiyah. Sama ada dia adalah tamamul mahiyah. Contohnya tadi kalimah lafaz insan.
Lafaz insan afrodnya adalah mafhum yang sama bagi lafaz insan. Tamamul mahiyah ataupun dakhilul mahiyah ataupun kharijul mahiyah. Jadi ada berapa? Ada 3 pembahagian. Sama ada lafaz kulli tersebut adalah tamamul mahiyah ataupun dakhilul mahiyah ataupun kharijul mahiyah. Yang tamamul mahiyah di dalam perbahasan mantik dipanggil sebagai an-naw'u dalam kulliyatil khams. Kulli bertiba indraja fil mahiyah ni kita kata al-kulliyat al-khams. Jadi kalau orang tanya apa maksud nau', nau' adalah kulli tamamul mahiyah. Kulli tamamul mahiyah. Itu takrif paling ringkas lah. Ada takrif yang lebih detail, tapi itu nanti bila kita masuk sikit-sikit. Saya akan masuk sikit-sikit cuba untuk kita slow-slow faham. Saya sebutkan perbahasan kuliyatul khams ni sangat-sangat penting sebab kita nak faham mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus, kat mana kedudukan dia, mana kita nak faham. Sebab itu dia adalah satu cara untuk faham tajridun nas, cara untuk membebaskan nas-nas yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis-hadis untuk kita faham makna yang lebih umum, bukan terhad kepada makna yang khusus di dalam nas tersebut. So kita nak tarik makna tu lebih umum. Baik, yang pertama tamamul mahiyah dipanggil sebagai nau'. Sekarang ni yang dakhilul mahiyah, kita ambil contoh yang sama. Jangan syarol dengan contoh. Sebab tu saya bagi contoh 1-2 sudah, supaya contoh ni lebih untuk taudih saja, untuk jelaskan. Yang penting kawaid yang ada. Kawaid tu kena lekatkan dalam kepala. Baik, kulli dakhilul mahiyah, kita kata yang pertama tadi hayawan. Hayawan ada mafhum dia tak? Ada, kaza. Jismun nami hasab tabi roda. Sekian. Apa afrod bagi hayawan? Insan, faras, asad. Okey, insan, faras, asad. Hakikat insan, hayawan, natik. Hakikat faras, hayawan, sohil. Asad, hayawan, muftaris. Baik. Jadi kita kata hayawan adalah kulli dakhilul mahiyah. Satu lagi persoalan. Masodak ataupun juz'iyat bagi hayawan, adakah mempunyai mafhum ataupun hakikat yang sama? Adakah insan sama maksud dengan faras, sama maksud dengan asad? Tak. Maksud dia berbeza-beza. Maka dia adalah kulli dakhilul mahiyah mushtarak. Apa maksud mushtarak kat sini? Mushtarak bainal mahiyah wa ghairiha. Mushtarak pada satu mahiyah, iaitu insan, dan mahiyah-mahiyah yang lain, faras, asad. Mahiyah yang lain. Mahiyah apa? Hakikatus syai', hakikat sesuatu. Dapat faham tak ini? Dapat tak? Okey, simpan dulu sebab contoh yang kedua mungkin akan jadi nampak. Contoh yang kedua saya tulis tempat lain lah bagi nampak. Contohnya natik. Mafhum kaza. Apa afrod dia? Muhammad, Ali, Umar. Apa hakikat Muhammad? Hayawan, natik. Ali sama, Umar sama. Baik. Afrod ataupun juz'i ataupun masodak bagi natik, semuanya mempunyai mafhum yang sama ke berbeza? Sama. Semuanya adalah apa? Insan. Jadi dia satu mahiyah, khusus untuk satu mahiyah. Maka kita panggil dia adalah mukhtas. Tadi kulli dakhilul mahiyah mushtarak. Yang ini kulli dakhilul mahiyah mukhtas. Jadi ada dua. Dakhilul mahiyah terpecah, boleh nampak tak? Minta boleh lah. Terpecah kepada dua. Sama ada mushtarak. Apa maksud mushtarak? Mushtarak bainal mahiyah al-wahidah, satu mahiyah, wa ghairiha, dengan mahiyah yang lain. Contoh macam ni. Hayawan, afrod dia ataupun mahiyah juz'iyat dia adalah insan, faras, asad.
Insan, faros dan asad mempunyai mafhum yang berbeza, mahiyah yang tak sama. Mahiyah insan bukan faros, bukan asad. Maka hayawan adalah kulli dakhilul mahiyah, tetapi dia mushtarak. Natiq kulli dakhilul mahiyah, tetapi mukhtas. Kenapa mukhtas? Kerana semua juz'iyat bagi natiq hakikatnya satu, mahiyahnya satu. Dapat tak? Jadi dia mukhtas. Jadi ada dakhilul mahiyah mushtarak dan dakhilul mahiyah mukhtas. Boleh lagi? Boleh. Okey. Tak apa. Biar panas kepala. Panas tak? Buka kopiah kalau panas. Okey? Bukan suruh ni tau. Buka, kalau nak buka tak apalah kan. Sebab panas sikit ni. Okay. Baik. Ada soalan? Apa? Ulang. Oh tulis. Oh nak tulis. Tulis. Lafaz mushtarak. Tak faham. Lafaz mushtarak maksudnya? Okey. Itu istilah lah Ustaz. Tak ada masalah pun kalau kita guna lafaz yang, tapi pembahagian ni lagi kita nampak. Jap. Kita duduk. Yep. Okey. Yang itu bila kita kata mushtarak, ishtirak kat sini ishtirak bukan ishtirak lafzi tu, maksudnya ishtirak bil makna yang dari sudut makna lafaz. Maknanya apa? Mushtarak maknanya apa? Berkongsi semua afrad lafaz hayawan tu berkongsi pada mahiyah yang berbagai-bagai. Jadi berkongsi maknanya mushtarak. Kulli dakhilul mahiyah mushtarak. Kulli dakhilul mahiyah mushtarak. Dapat tak? Ke tak ni? Dapat? Sama juga macam kita kata mayufhamu al-ishtirak. Al-ishtirak dekat situ ishtirak maknawi. Jadi ishtirak kat situ bukan lafaz mushtarak nanti dalam nisbatul alfaz bil ma'ani. Bukan macam lafaz asyamsu tu. Bukan macam lafaz ainun tu. Ain kan lafaz mushtarak kita panggil kan. Itu bukan makna yang kita maksudkan dalam makna mayufhamu al-ishtirak, dan bukan yang kita maksudkan dekat sini. Dapat tak? Ada soalan? Okey. Jadi kita dah bahagikan tadi dakhilul mahiyah, kulli yang duduk dalam mahiyah sesuatu. Ada yang mushtarak, maknanya berkongsi satu mahiyah dengan mahiyah yang lain, ataupun mukhtas, khusus untuk satu mahiyah dan mahiyah yang lain. Kelas hari ini memang kena ulang kaji banyak kali supaya nampak sikit-sikit. Okey? Baik. Dah Dah belum? Dah. Okey dah. Kita tengok yang kharijul mahiyah. Tadi kita bagi contoh apa tadi? Dhahik dengan mutanafis. Kita ambil mutanafis dahulu supaya senang nak padam. Kan ni dah susah nak padam dah. Jadi contoh dia sama, jadi senang. Okay. Contohnya mutanafis. Mutanafis afrad ataupun juz'i bagi mutanafis insan, faros, asad, sebab semua ni bernafas. Hakikat bagi insan hayawanun natiq, faros sohil, asad muftaris. Mutanafis tidak duduk dalam setiap hakikat juz'i ataupun afradnya. Jadi dia kulli kharijul mahiyah. Baik, tapi dia mushtarak ke mukhtas? Dia mushtarak. Sebab apa? Sebab insan bukan faros, bukan asad. Mahiyah insan bukan mahiyah faros, bukan mahiyah asad. Jadi kalau dekat contoh ni ada 3 mahiyah yang berbeza, tetapi semua berkongsi pada kulli yang sama, iaitu mutanafis. Jadi dia mutanafis ni adalah kulli kharijul mahiyah mushtarak. Jadi kharijul mahiyah pun ada mushtarak. Contoh yang kedua. Contohnya dhahik, ketawa. Yang boleh ketawa. Yang ketawa kerana ta'ajub, kerana sifat ta'ajub, bukan ketawa ala sabilil hikayah. Sebab nanti orang kata, habis monyet orang hutan semua boleh ketawa, kita kata dia ketawa ala sabilil hikayah sahaja. Dia tak ketawa pun, dia tak ta'ajub, tak ada sifat ta'ajub seperti manusia.
Jadi dhahik, apa afrad ataupun juz'i bagi dhahik? Muhammad, Ali dan Umar. Apa hakikat ketiga-tiga? Semua adalah hayawanun natik. Dan semua juz'i bagi dhahik, juz'i, masadaq, afrad bagi dhahik adalah satu mahiyah, iaitu insan. Maka dhahik kulli kharijul mahiyah. Kenapa kharij? Sebab dia tidak duduk dalam setiap hakikat juz'iyat dia. Dan kenapa dia mukhtas? Kerana khusus untuk satu mahiyah sahaja. Jadi dia mukhtas. Dapat? Dapat tak ni? Boleh? Siapa first time dengar? Siapa first time dengar perbahasan hari ni? Tak pernah dengar sebelum ni. Bukan muqarrar stam Bukan silibus stam. Mantik ada belajar ni? Ke hafal? Hafal muzakirat? Tak ada gurau-gurau Okey, baik. Dapat yang ni? Okey, sekarang ni fokus dekat yang ni je. Saya minta maaf lah, kelang kabut dia punya whiteboard ni, sebab susah nak padam. Lepas ni boleh naik raya haji, boleh beli whiteboard baru ada. Baik, sekarang ni kita main dengan istilah lepas ni. Kulli tamamul mahiyah dipanggil sebagai an-naw'u, dipanggil sebagai naw'. Kulli tamamul mahiyah dipanggil sebagai an-naw'u. Kulli dakhilul mahiyati dan mushtarak dipanggil sebagai al-jinsu. Kulli dakhilul mahiyah mukhtas dipanggil sebagai an-naw'u. Al-faslu. Maaf, al-faslu. Istilah ini kulli tamamul mahiyah dan dakhilul mahiyah. Ya, saya padam dulu. Okey. Saya ulang lagi sekali. Kulli dakhilul mahiyah, maknanya dakhilul mahiyah, kulli dakhilul mahiyah dipanggil sebagai zatiyun. Dipanggil sebagai zati, nisbah kepada zat. Maknanya apa? Semua jins dan juga fasal adalah zatiyat bagi sesuatu mahiyah. Zatiyat bagi sesuatu mahiyah. Apa maksud zat? Apa maksud zat? Dakhilul mahiyah. Faham macam tu je. Maknanya dia adalah dakhilul mahiyah. Dia duduk dalam mahiyah. Kulli kharijul mahiyah mushtarak dipanggil sebagai al-aradu al-am. Dipanggil sebagai al-aradul am. Kulli kharijul mahiyah mushtarak dipanggil sebagai al-aradul am. Istilah kulli kharijul mahiyah mukhtas dipanggil sebagai al-khassatu. Al-khassatu. Aradul am dan juga khassah dipanggil sebagai aradi. Jins dan fasal dipanggil sebagai zati. Aradul am dan juga khassah dipanggil sebagai aradi. Istilah. Jadi kalau orang tanya apa maksud zati, makana dakhilul mahiyah. Apa maksud aradi? Makana kharijul mahiyah. Selesai. Istilah zati, aradi. Nau' ada tak? Nau' dia tamamul mahiyah. Jadi dia bukan zati dan dia bukan aradi. Dia la zati wala aradi. Dia tidak dinisbahkan sebagai zati dan tidak dinisbahkan sebagai aradi. Ada soalan? Inilah kulliyatul khams yang orang takut-takut nak belajar tu. Kulliyatul khams yang kata susah kan? Dia tidak susah, cuma dia perkara yang kena susun sikit. Dia perkara maknawi, perkara akli, maka perlu susun sedikit. Jadi kulli, pembahagian kedua bagi kulli melihat kepada kemasukan kulli tersebut di dalam sesuatu mahiyah.
sama ada dia adalah tamamul mahiyah, dipanggil sebagai an-naw'u, ataupun dia dakhilul mahiyah, maknanya dia adalah zatiyun, makana dakhilul mahiyah, dia zati. Sama ada dia mushtarak ataupun mukhtas. Kalau kulli, zati dan mushtarak dipanggil sebagai al-jinsu. Kalau kulli, zati, mukhtas dipanggil sebagai al-faslu. Kemudian kulli kharijul mahiyah dipanggil sebagai kulli aradi. Kenapa aradi? Kerana dia kharijul mahiyah, duduk di luar daripada mahiyah. Terbahagi kepada dua, sama ada mushtarak ataupun mukhtas. Kalau mushtarak dipanggil sebagai aradul am. Jadi apa takrif aradul am? Kulliyun, aradiyun, mushtarakun. Kulli, aradi, mushtarak. Kemudian kalau dia mukhtas dipanggil sebagai al-khassatu. Asalnya adalah al-aradul khass. Kemudian dihazafkan kalimah al-arad likasratil isti'mal, sebab banyak kita guna pakai khassah ni. Antara salah satu tunjang ataupun cabang dalam perbahasan ta'rif adalah ta'rif dengan menggunakan khassah. Maka banyak diguna pakai, maka dihazafkan kalimah arad dan ditambah ta marbutah di belakang. Untuk apa? Pindahkan daripada dia sifat kepada dia adalah nama. Al-khassatu. Dapat Al-khassatu asalnya aradul khass. Huzifatil arad, dia tu yang pertama tu al-arad tu dihazafkan, kemudian ditambah ta marbutah dekat belakang. Untuk apa? Untuk pindahkan daripada sifat kepada alam. Min wasfiyah ila alamiyah. Ala kulli hal, tak apalah. Ala kulli hal, dia kita panggil sebagai al-khassatu. Kulli, jadi apa takrif khassah? Kulliyun, aradiyun, mukhtassun, khusus. Jadi kita ada berapa semua sekali? Ada 5. Yang pertama kita ada nau'. Yang kedua kita ada jins. Yang ketiga kita ada fasal. Yang keempat kita ada aradul am. Dan yang kelima kita ada khassah. Dan inilah yang dipanggil sebagai al-kulliyatul khams. 5 universal. 5 universal. Kita banyak bahasa Melayu macam itulah kan. Bahasa Melayu maknanya 5 yang paling umum sekali. 5 yang paling umum apa? Jins, fasal, nau', aradul am dan juga khassah. Dipanggil sebagai al-kulliyatul khams. Ada soalan? Sifat mausuf. Al-aradu al-am. Kalau tak nak tambah alif lam, duduk tak ada alif lam. Aradul am. Ada soalan? Faham ke kuliatul khams? Faham? Tak ada respon, faham ke? Boleh tak ni? Kena ulang kaji sikit. Dan mungkin kalau baca kitab yang seterusnya ataupun kitab untuk rujukan, akan ada pembahagian yang berbeza sedikit. Jadi khususkan rujukan kitab tu kepada ilmu kepada matan sulam. Rujuk pada syarah-syarah matan sulam dahulu. Sebab kalau contoh awak baca tahzib, lain pula. Tapi yang itu pun saya akan terangkan, tapi bukan hari inilah sebab kita dah kesuntukan masa. Dah pukul 11 lah, lagi 10 minit. Jadi mungkin kita berhenti dahulu dekat sini. Tapi sayanglah, saya rasa macam nak sambung lagi satu. Boleh? Last. Untuk pembahagian tak apalah, kita tinggal. Tapi kalau kita tinggal, maknanya next kelas kita akan mula balik daripada kuliatul khams. Tapi ringkas je lah, dan kemudian kita akan. Tapi ala kulli hal tak apa, muzakarah dulu, ulang balik apa yang kita ambil hari ini, iaitu kuliatul khams. Baik. Ada soalan? Ada soalan? Ada? Tak ada? Sebab nau' bukan zati dan dia bukan aradi. Sebab apa? Sebab dia adalah dia, huwa. Sebab dia tamamul mahiyah.
Sebab kalau kita tengok lafaz insan tak ada dalam juz'iyat dia, tapi mafhum dia ada. Maka afrod ataupun mahiyah ataupun juz'iyat bagi insan adalah insan sendiri. Seolah-olah begitulah. Jadi sebab tu kita kata dia tamamul mahiyah. Huwa. Sebab bila saya kata ma huwal Muhammad, ustaz akan jawab apa? Siapa Muhammad? Insan. Dapat? Tapi bila saya kata ma huwa ma huwa al-insan, kita akan jawab dengan hayawanun natiq. Betul? Ta'rif dia. Jadi apa yang sedang berlaku sekarang itu adalah salah satu pembahagian yang lain ataupun salah satu cabang juga. Cuma kita tak bincang dahulu hari ini. Soalan yang dikemukakan oleh manatiqah untuk mencari hakikat sesuatu. Sebab nanti kita nak masuk dalam ta'rif. Ta'rif kita nak cari ta'rif ataupun definisi bagi setiap sesuatu, maka kita kena tahu hakikat setiap sesuatu. Jadi manatiqah datangkan dua persoalan. Soalan pertama soalan dengan ma. Sebab itu kita kata ma huwal insan. Kita akan jawab dengan ta'rif. Al-insan huwa hayawanun natiq. Kalau saya kata ma huwal insan wal faras wal asad, kita akan jawab dengan jins, iaitu hayawan. Dapat? Tapi kalau saya tanya ma huwa Muhammad, kita akan jawab dengan nau' insan. Ma huwa Muhammad Ali Omar, kita pun jawab dengan nau' juga insan. Soalan pertama yang manatiqah datangkan dengan ma. Soalan yang kedua manatiqah datangkan dengan ayyu. Ayyu syai' yumayyizul insan wa ghairiha fi dhati. Benda apa yang membezakan insan dengan yang selain daripada insan pada zatnya. Maknanya bila kita tengok zat, insan hayawan, berkongsi dengan mahiyah yang lain. Apa yang bezakan insan dengan mahiyah yang lain? Natiq. Jadi natiq tu kita panggil sebagai apa? Al-faslu. Jadi fasal adalah jawapan kepada soalan ayyu syai' yumayyizul al-mahiyah fi dzat. Kemudian kalau saya kata apa benda yang membezakan insan dengan mahiyah yang lain pada aradi, dari sudut aradi bukan dzati, kita akan jawab dengan khassah. Yang membezakan insan dengan mahiyah yang lain dari sudut aradi adalah dhahik. Dhahik adalah khassah. Tak apalah, itu nanti kita akan ulang balik. Dan pada minggu depan maknanya hari Sabtu tak ada, Isnin tak ada. Isnin dah ada dah. Isnin masih raya. Kita raya hari Ahad. Isnin tu raya kedua lah. Mana ada raya kedua? Hari Tashrik lah. Sampai maknanya Sabtu depan. Kita jumpa balik Sabtu depan. Baik, kita tengok sikit matan pengakhiran. Sebagai pengakhiran, Al-Imam Al-Akhdari qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid darain amin. Faslun fi mabahithil alfaz. Fasal pada membincangkan mabahis bermakna masail. Masalah dalam perbahasan lafaz. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Musta'malul alfaz. Dari sini kita faham Imam Akhdari nak terangkan pembahagian lafaz musta'mal sahaja. Maknanya kita faham lafaz ada musta'mal dan juga muhmal. Yang diguna pakai ataupun yang dibincangkan oleh manatiqah hanyalah lafaz musta'mal sahaja. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Lafaz musta'mal terbahagi kepada dua, sama ada murakkab ataupun mufrad. Fa'awwalun, awal merujuk kepada murakkab. Fa'awwalun, apa maksud murakkab? Ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi'aksi ma tala. Murakkab ialah ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Itu ta'rif bagi murakkab. Ataupun kita kata ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Itu adalah murakkab. Contohnya Zaidun qa'imun. Contohnya mubtada' dengan khabar, fi'il dengan fa'il. Itu semua tu adalah murakkab, lafaz yang murakkab. Bi'aksi ma tala, maknanya lawan dia adalah mufrad. Maka mufrad adalah ma la yadullu.
juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Itu adalah ta'rif bagi mufrad. Soalan, kenapa Imam Akhdari terangkan murakkab dahulu bukan mufrad, sedangkan murakkab terbina daripada mufrad? Kemudian yang kedua, sekarang tengah perbahasan tasawurat, kenapa bincang mufrad? Kenapa bincang murakkab dahulu? Jawabnya kita katakan kerana mafhum bagi murakkab adalah mafhum wujudi. Maknanya ada, ma yadullu. Adapun mafhum bagi mufrad mafhum salbi, ma la yadul. Wal wujud ashraf minal adam. Wujud tu lebih mulia daripada tiada. Jadi sebab apa lafaz ataupun mafhum bagi mufrad adalah mafhum adami? Sebab kita kata ma la yadul, la yadul. Adapun murakkab ma yadul. Jadi satu wujudi, satu adami. Wal wujudi ashraf minal adami. Wa huwa ala qismaini a'nil mufrada. Mufrad terbahagi kepada dua, kulliyun wa juz'iyyu haitsu wujida. Yang pertama kulli, yang kedua juz'i. Fa mufhimu ishtiraki lil kulliyyu ma yufhamu al-ishtirak dipanggil sebagai kulli, ka asadin, contohnya lafaz asad, lafaz kulli. Wa aksuhul juz'iyyu, akas ataupun lawan bagi kulli adalah juz'i. Kulli ma yufhamu al-ishtirak, juz'i ma la yufhamu al-ishtirak. Wa awalan kembali kepada kulli. Wa awalan lidzati infihan daraj fansubhu. Tarkib yang asal apa? Wa awalan infihan daraja fansubhu lidzat. Kalau dia masuk dalam mahiyah, maka nisbahkan dia sebagai zati. Itu tarkib yang asal. Wa awalan lidzati infihan daraj fansubhu, nisbahkan kepada zat kalau dia indaraja fil mahiyah, dakhilul mahiyah. Kalau dia masuk dalam mahiyah, kita panggil dia sebagai zatiyun. Au li'aridin idza kharaj, kalau dia duduk di luar daripada mahiyah, maka kita nisbahkan kepada aradi. Jadi pembahagian pertama kulli ada zati, ada aradi. Macam tadi jugalah, cuma tadi tu kita terbalik, kita daripada bawah ke atas. Wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas. Kulliyatul khams, semua tadi ni yang kita bahagikan zati dengan aradi, semua ini adalah kulliyatul khams. Dunan tiqas, kulliyat ada 5 sahaja, tak kurang tak lebih, 5 sahaja. Yang pertama jinsun, iaitu apa? Kulliyun, zatiyun, mushtarakun. Yang kedua wa faslun, kulliyun, zatiyun, mukhtassun. Aradun, aradun dekat sini isyarat kepada aradu am, al-aradul am. Maknanya apa? Kulliyun, aradiyun, mushtarakun. Naw'un, kulliyun, tamamul mahiyah. Wa khas, khas dekat sini maksud dia khassah. Yang diisyaratkan adalah khassah, iaitu kulliyun, aradiyun, mukhtassun. Ada soalan? Kita berhenti dekat situ. Akhir tu sikit. Wa awalan thalathatun tu pembahagian kepada jins. Cuma nanti kita mulakan dengan dars yang akan datang. Kita bincang sikit ataupun kita ulang kaji sedikit tentang kulliyatul khams. Kemudian kita masuk kepada pembahagian jins. Matan yang terakhir tu adalah isyarat kepada pembahagian jins kepada 3. Ada ba'id, ada wasat, ada qarib. Ada soalan? Ke nak habiskan hari ni? Oh, tak boleh. Okey. Tak boleh dah Tapi ulang kaji balik. Saya minta sangat-sangat ulang kaji semula apa yang kita bincangkan hari ni, iaitu kulliyatul khams. Ada soalan tak? Boleh? Ingat jalan balik tak ni? Ke dah? Pening bala.
Tapi tak apa, sikit-sikit. Macam tu saya kata, supaya latih kita punya akal. Jangan berpada susah lah, tak boleh lah, habis lah. Tak boleh cabar diri kita. Oh, tak faham lah, cari. Jadi orang tu sentiasa cari. Kalau guru-guru kita ajar, ada pernah sekali saya terlupa sama ada tapi saya tak ingat lah, ada seorang habaib yang berjumpa dengan Syekh Sya'rawi rahimahullah. Syekh Sya'rawi jumpa, saya rasa Habib Omar jumpa kepada Syekh Sya'rawi, tanya, kalau aku baca kitab tapi aku tak faham apa yang perlu aku buat. Imam Sya'rawi katakan, solatlah, tutuplah buku. Kalau baca-baca tak faham kan, baca tak faham, tutuplah buku, ambillah wuduk dan solatlah 2 rakaat. Cubalah buat. Sebab ilmu ni bukan semata-mata kita punya usaha, tidak. Faham tak? Maknanya ilmu ni adalah anugerah. Ilmu Allah beri. Ada kadang-kadang Allah buka sekarang, ada Allah buka akan datang. Maka jangan sombong. Allah boleh beri dan Allah boleh tarik. Al-ilmu manihatun minallah. Ilmu tu adalah anugerah daripada Allah. Allah boleh ambil dan Allah boleh beri. Maka jangan sombong dengan ilmu yang ada. Jangan rasa kita belajar, orang lain tak belajar, orang lain tu kita lebih mulia daripada orang lain. Itu pun kena jaga juga sebagai penuntut ilmu. Susah, cakap senang lah. Saya pun sendiri memang susah lah kan. Kita cakap senang, tapi untuk praktik tu susah. Sebab itu sehingga disebutkan oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Abdul Qadir sebut apa? Khusyirtu ma'al yahudi wan nasara idza taqattu annani khairun min ahadin minal muslimin. Aku akan dikumpulkan bersama Yahudi dan Nasrani nanti di akhirat kalaulah aku sangkakan dan aku iktikadkan yang aku lebih mulia daripada salah seorang daripada orang Islam. Maknanya apa? Kita jangan sombong lah. Kita pergi kelas, satulah itu kewajipan. Tetapi jangan sombong dengan apa yang kita ada. Semua tu adalah milik Allah. Allah boleh ambil, Allah boleh beri, Allah boleh ambil. Jadi sebagai penuntut ilmu tu paling utama adalah kita jaga kita punya niat. Susah, memang susah. Susah, tetapi kena cuba. Itu kalam kibar tu Imam Abdul Qadir Al-Jailani, sahib kepada tarikat Jailaniyah kan. Imam kibar kutub min waliyil kutub. Dia sebut begitu. Dia kata, kalaulah aku iktikadkan yang aku lebih mulia daripada orang lain, maka orang Islam yang lain, maka aku akan dihimpunkan dengan orang Yahudi dan juga Nasrani nanti di hari akhirat. Sebab itu antara sir, rahsia kenapa silsilah ahli bait kan, ahli bait Nabi, silsilah dia yang pasti dan dijaga sampai sekarang adalah daripada Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Betul kan? Yang betul-betul dijagakan antara dua ni je kan. Mana silsilah Sayyidatina Zainab, anak cucu adik-beradik kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Mana silsilah adik-beradik yang lain? Disebutkan oleh Syekh Yusri hafizahullah, kerana itu Allah tutup, Allah sembunyikan silsilah ahli bait yang lain, yang selain daripada Sayyidina Hasan dan Husain, supaya kita iktikadkan kepada semua orang. Kalau kita nak buat jahat pada orang tu ataupun nak sangka buruk pada orang tu, dia ada kebarangkalian dia ada silsilah dengan ahli bait. Sebab itu disembunyikan. Itu antara rahsia kenapa silsilah ahli bait yang lain tu tersembunyi ataupun tak terjagalah kita panggil, supaya semua ahli bait. Lebih kurang macam itulah. Maknanya supaya kita tidak bersangka buruk, tak menyakitkan orang, tidak merendah-rendahkan orang lain. Sebab itu. Jadi jaga hati dan jaga diri baik-baik. Kullu am wa antum bi khair. Kita jumpa nanti lepas Raya Haji. Minggu depan tak ada, minggu lagi satu, hari Sabtu dekat Ruwak Jami insya-Allah. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Faham Faham? Okey. Boleh ulang kaji balik. Saya harap sangat ulang kaji. Ni ada cuti panjang jadi ulang kaji. Yang makan daging banyak sangat tak ada. Okey. Baik, jadi kita tangguh dengan selawat Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله عليه وسلم